Okey, kita pergi contoh yang ketiga dengan penyebut yang tidak sama. Penyebut yang tidak sama dia banyak sikit sebab dia macam-macam jenis. Okey, jadi kita pergi satu persatu. Okey, macam mana untuk yang ini? Okey, untuk soalan A, kita tengok penyebut dia. Okey, penyebut dia ni kita nampak ia adalah gandaan. Sebab apa? Sebab untuk 5, okey, 5 dan 10 sebenarnya 10-nya adalah gandaan bagi 5. Okey, jadi untuk kita selesaikan, kita yang ni kita kena darab dengan, kena samakan dia punya penyebut. Okey, bila kita samakan dia punya penyebut, macam mana kita kena fikir 5R ni untuk jadikan jadi 10. Jadi kita kena darab dengan 2. Bila darab penyebut yang bawah, yang atas pun kita kena darab. Jangan tinggal kawan dia seorang-seorang. Jadi kita selesaikan 2 darab dengan 2, kita akan dapat 4. Okey, 2 darab dengan 5R, kita akan dapat 10R. Yang ini tak ada kena-mengena, kita turunkan sahaja. Okey, bila dah kita dapat penyebut yang sama, kita boleh selesaikan seperti yang contoh di atas tadi. Okey, kita kena gabungkan dengan 7. Jadi 10R. Okey, 4 tolak dengan 7, kita akan dapat negatif 3. Okey, per dengan 10R. Okey, tak boleh pemudahkan dah. Jadi kita berhenti di sini sahaja. Okey, yang ini saya nak pesan kepada pelajar. Pelajar tak boleh letak negatif di sini. Di penyebut. Tu salah Salah. Contoh yang saya bagi. Contoh pelajar nak letak negatif itu. Contoh pelajar letak 3 negatif 10. Jangan letak macam ni. Ini salah. Okey, pelajar boleh letak tengah-tengah macam ni. Ataupun pelajar boleh letak negatif tu dekat atas. Okey, cuma tak boleh letak di bahagian bawah. Yang ni boleh. Yang bahagian atas ni ataupun berada di tengah-tengah. Okey, yang ini salah. Okey, sebab saya jumpa ramai pelajar yang selalu careless pasal nampak mudah, nampak simple, tapi bila kita semak salah sebenarnya jawapan dia. Okey, kita pergi kepada B di bawah contoh 3. Okey, kita nampak dia punya penyebut pun masih lagi tak sama, tapi dia bukan gandaan. Dia bukan gandaan. Jadi kita nampak ini adalah dia mempunyai penyebut pecahan ini tidak mempunyai faktor sempurna, iaitu ini lain 3U. 3U faktor yang lain, 8V faktor yang lain. Jadi macam mana untuk kita selesaikan yang soalan yang seperti ini? Jadi kita kena darab 3U darab dengan 8V dan 8V darab dengan 3U. Okey. Jadi ini kita darab dengan 3U. Dan yang atas pun kita darab dengan 3U. Dan di sebelah ini kita darab dengan 8V. Dan di sini kita darab dengan 8V. Okey. Okey, 8 darab dengan 2, kita akan dapat 16V. Okey. 8V darab dengan 3U, kita akan dapat 24UV. Okey, tolak, turunkan. 1 darab dengan 3U, kita akan dapat 3U. Dan yang bawah ini pun juga sama dengan 24UV. Okey, 8 darab 3, 24. Okey. Okey, jadi bila kita dah dapat penyebut yang sama, jadi mudahlah untuk kita selesaikan. Jadi kita gabungkan 16V tolak dengan 3U.
per dengan, kita gabungkan sekali sebab benda yang sama. Jadi 24 UV. Okey. Ketiga-tiga ni 16V, yang ini negatif 3U dan di sini pula 24 UV. Ketiga-tiga ni adalah sebutan yang berlainan. Jadi kita tak boleh nak pemudahkan dah. Jadi di sini sahaja dia punya jawapan. Okey. Okey, kita tengok C. Okey, C dia bagi okey. Ini adalah gandaan. Jadi gandaan macam mana tadi saya bagi tahu. Hanyalah perlu darab sebelahnya sahaja. Okey, untuk jadikan 12 kita perlu darab dengan 3. Dan sini pun darab dengan 3. Okey, jadi kita boleh permudahkan. Ini kita turunkan sahaja. 12 tambah. Okey, U darab dengan 3 kita akan dapat 3U. 4 darab dengan 3 kita akan dapat 12. Okey, jadi kita boleh terus selesaikan. Okey, macam tadi juga. Okey. Terdapat yang atasnya ada sebutan yang sama. 5U tambah dengan 3U kita akan dapat 8U. Per dengan 12. Okey, jadi ini kita boleh permudahkan. Sebab 12 ni duduk sorang-sorang. Jadi, kita memudahkan dia dengan bahagi. Okey, jadi kita memudahkan bahagi dengan sifar 4. Okey, 8 bahagi dengan 4 kita akan dapat 3. 12 bahagi dengan 4 kita akan dapat 3. Jadi jawapan barunya adalah 3U. Bukan 3. 8 bahagi 4 adalah sama dengan 2. Okey, 2. 2U per dengan 3. Okey. Okey. Jadi kita pergi yang seterusnya. Contoh yang keempat, D. Okey. Ini bagaimana pula untuk kita buat? Okey. Kita nampak di sini adalah penyebutnya masih lagi tidak sama, tetapi penyebut ni jenis yang faktor yang sama. Sebab apa saya kata faktor yang sama? Sebab di sini ada 9P dan di sini juga ada P. Ada huruf P yang sama. Bermakna dia adalah faktor yang sama. Apabila faktor yang bukan faktor yang sama, faktor sempurna. Dia jenis yang penyebutnya adalah faktor sempurna. Okey, sebab dia ada P dan di sini pun ada P. Jadi macam mana untuk kita selesaikan penyebut untuk kita samakan dia adalah kita kena buat GSTK. Okey, tengok saya buat. Saya ambil yang bawah ini sahaja. Okey, saya ambil yang bawah ini sahaja. Okey. Okey, jadi 9P kuasa 2, koma dengan 6PQ. Okey, kita kena buat GSTK. Okey, ini awak dah belajar masa tingkatan 1. Okey. Kalau lupa, tengok saya buat. Okey, sama juga macam FSTB kita belajar sebelum ni. Tengok dia punya nombor terlebih dahulu. Tengok 9 dengan 6 dalam sifar mana? Sifar 3. Jadi kita keluarkan 3. Jadi 9 bahagi dengan 3 kita akan dapat 3. P ni kita turunkan sahaja. Koma 6 bahagi dengan 3 adalah sama dengan 2.
P kita turunkan sahaja. Okey, apabila nombor dah tak boleh nak selesaikan, kita tengok dia punya huruf. Okey, kita nampak di sebelah sini ada P, di sebelah sini pun ada P. Jadi kita keluarkan P. Okey. Jadi bila kita keluarkan P1, tinggal lagi satu lagi P. Jadi 3 ni tak ada kena benda, kita turunkan, tinggal lagi satu P. Dan di bawah ni 2 kita turunkan, kita dah bawa keluar P, jadi tinggallah Q. Okey, apabila kita dah jadi macam ni, dia punya GSTK, kita kena darab ini, kalau di sini dan di sini. Okey, kita kena darab. Okey, kalau beza dengan FSTB dulu, FSTB kita darab yang di sebelah ini sahaja. Tapi kalau GSTK, apabila kita dah tak boleh nak selesaikan ni, contoh yang macam ni kan kita dah selesaikan dah. Jadi kita berhenti di situ, tapi kita jawapannya kita kena darab yang bentuk L ni. Kalau FSTB yang kita belajar sebelum ni, kita ambil yang tepi ni saja. Beza dengan GSTK iaitu gandaan sepunya terkecil, kita perlu ambil yang bentuk L ni. Jadi macam mana? Ia adalah GSTK adalah sama dengan 3 darab dengan P darab dengan 3P darab dengan 2Q. Okey, jadi kita boleh selesaikan. Okey, ni 3 darab P, kita akan dapat 3P. Okey, darab lagi dengan 3P. Okey, saya buat macam ni dulu. Okey. 3P darab dengan 3P, kita akan dapat 9P. Okey. P kuasa 2. Dan 2Q. Jadi, dia punya nombor kita boleh selesaikan lagi. 9 darab dengan 2, kita akan dapat 18. Okey, P kuasa 2 dan Q. Okey, kita selesai dah dia punya GSTK. Okey, jadi macam mana untuk kita selesaikan di sini pula? Adalah untuk kita samakan dia punya penyebut, adalah kita kena tengok. Okey, kalau macam sebelum ni kita kena darab yang untuk 9P. Okey, 9P. Okey, tengok barisan yang 9P. Kita dapat 3P. Okey, 3P. Jadi kita jangan darab di sebelah sini. Okey, kita kena ambil 3P ni. Okey, ambil 3P ni. Kita kena darab yang di sebelah sini. Okey, sama juga darab yang atas. Okey. Okey. Yang di sebelah untuk 6PQ ni. Okey, ni 2Q ni. Kita kena darab di sebelah sini. Ni dia beza sikit. Okey. Ni apabila dia terdapat faktor yang sempurna. Okey, faktor yang sama. Okey, kita ada P. Okey, jadi untuk kita selesaikan, okey, 2 darab dengan 4 adalah sama dengan 8Q. Per, okey, 2 darab dengan 9, kita akan dapat 18 P kuasa 2Q. Okay, tolak, 1 darab dengan 3P, kita akan dapat 3P. Per, dengan 6PQ darab dengan 3P, kita akan dapat 18P kuasa 2Q. Okey, jadi bila kita dah samakan dia punya penyebut, adalah kita kena gabungkan sekali. Okey. Okey, dan Q. Jadi pelajar perasan ataupun tidak, GSTK kita dapat tadi adalah 18P kuasa 2Q adalah sama dengan dia punya
penyebut. Okey. Nampak? Jadi sebab itulah kita kena buat dia punya GSTK. Okey. Jadi kita boleh pemudahkan dah. Jadi kita berhenti di sini sahaja. Okey, kita pergi contoh yang terakhir. Okey, kita pergi contoh yang terakhir. Okey. Yang ni lain sikit juga. Okey. Okey, kita tengok. Okey, macam mana untuk saya selesaikan? Okey. Ingat yang bawah ni kita kena samakan dia punya penyebut. Kita kena jadikan dia adalah M dengan 2M tolak dengan 6. Okey. Jadi macam mana untuk saya jadikan dia M dalam kurungan 2M tolak dengan N. Saya kena darabkan dia. Jadi di sini saya kena darab dengan M. Di sini saya darab dengan M. Dan di sini saya darab dengan 2M tolak dengan N. Di sini saya darab dengan 2M tolak dengan N. Okey, tak apa, saya padam dulu yang ini. Okey, jadi kita buat dulu. M darab N, 1 darab dengan M, kita akan dapat M per dengan, okey, di sini M M kita akan dapat okey, sekejap okey, yang bawah ni kita kena jadikan dia tadi adalah M, jadi dia 2M tolak dengan N. Kita kena jadikan macam tu. Jadi yang ini kita dah selesaikan, tambah. Okey, 4 darab dengan 2M, kita akan dapat 8M. Dan 4 darab dengan N, kita akan dapat negatif. Ini negatif. 4 darab dengan N akan dapat 4N. Okey. Jadi, kita dah selesaikan. Okey. M darab dengan tambah. M tambah dengan 8M, kita akan dapat 9M. Okey, tolak dengan 4N. Okey, per dengan M darab 2M tolak dengan N. Okey, jadi itu sahaja sebab kita dah tak boleh permudahkan. Okey. Jadi itu sahaja untuk kita punya pembelajaran kita hari ini. Okey, saya harap dengan perkongsian saya ini pelajar dapat manfaat yang boleh dikongsikan bersama. Okey, kita jumpa lagi kita jumpa lagi untuk kelas kita yang seterusnya. Terima kasih. Bye.